Hello guys, welcome back to my channel. So, untuk video seram kali ini, aku nak ceritakan tentang kisah seram yang berlaku kepada Ikin dan juga keluarga dia. Guys, video ni adalah part 1, so stay tune untuk part 2 ya. Natasha seorang gadis yang sangat baik, penyayang dan juga lemah lembut. Menjadi kebanggaan seluruh keluarga Tok Haji Arifin. Ikin yang hanya berstatus sepupu juga turut mengagumi Natasha. Natasha merupakan seorang gadis yang cantik dan baik sampaikan arwah selalu mendapat kedudukan nombor 1 dalam sekolahnya, malah turut mendapat anugerah tokoh pelajar terbaik PMR sekolahnya. Beberapa bulan sebelum SPM, adik, panggil kakak turun makan. Ajak sekali Abang Long, Kak Ngah dan juga adik kamu ya. Ibu mengarahkan Dayang, anaknya yang paling bongsu yang sedang syok tengok TV. Alah... Dayang bangun dengan rasa malas, geram apabila cerita kegemarannya diganggu, namun dia kena ikut arahan yang diberikan oleh ibu dia. Perlahan-lahan dia naik tangga rumah dia. Kakak, oh kakak, ibu ajak turun makan. Ajak makan sama-sama lah. Pintu bilik Natasha diketuk, namun tiada sautan. Kakak, ibu suruh turun makan sama-sama. Sekali lagi diketuk pintu bilik kakaknya, namun masih keadaan yang sama. Tiada sautan. Dipulas tombok pintu biliknya, namun pintu biliknya berkunci. Dayang berarah ke bilik Abang Long, Kak Ngah dan juga adik dia. Begitu juga rutin harian abang dan juga kakaknya, keluar dari bilik setakat untuk makan, pergi sekolah, lepas tu pergi kelas tuition. Waktu yang selebihnya dihabiskan di dalam bilik mengulang kaji pelajaran. Ini merupakan arahan dari bapa mereka, seorang askar berpangkat tinggi. So mereka memang tak berani untuk membantah. Abang Long, adik dah panggil Kak Uda keluar makan. Tapi Kak Uda memang tak menyaut. Pintu dia pula berkunci. Abang Long, kalau boleh tolong sampaikannya sebab nanti ayah marah pula. Okey, adik dan lain-lain turun dulu. Abang Long nanti panggil Kak Uda ya. Kakinya bertapak menuju ke bilik Natasha. Dia tahu Natasha sedang bersedih sebab sarapan pagi tengah hari pun Natasha tak turun makan bersama-sama. Mereka membiarkannya kerana tahu Natasha masih bersedih selepas dimarahi bapanya. Natasha baru pertama kali mendapat kedudukan yang kedua dalam peperiksaan. Ayah dia memang cukup-cukup marah dia lah. Namun bapanya merupakan seorang askar, dia tak pernah memukul anak dia. Kata-kata abah mungkin terlebih berbisa daripada satu pukulan tangan dan sebatan. Bapanya awal-awal pergi selepas subuh. Sudah pergi bekerja, jadi sarapan pagi dan tengah hari tidak mengapa jika tidak makan bersama-sama. Namun pukul 6 petang bapa sudah balik dari tempat kerja, jadi hendak atau tidak mereka wajib makan bersama-sama. Selepas pukul 7 tidak boleh makan sebarang makanan. Udah turun makan, abah sudah balik. Mari makan sama-sama? Tiada sahutan. Abang Long tahu Uda masih sedih, tapi nanti lagi teruklah Uda kena marah dengan abah. Uda macam tak tahu je. Abah marah sekejap saja, lagipun bukan Uda buat salah besar pun. Next time try harder. Masalahnya kecil je tu. Sazuan cuba menerangkan adiknya, namun Natasha masih tiada bersuara. Sazuan memulaskan tombol pintu bilik Natasha. Namun benar kata seperti kata-kata Daya. Pintu bilik Natasha berkunci. Hatinya tiba-tiba rasa macam tak tenang. Tak mungkinlah Uda sanggup buat macam tu. Sazuan cuba memujuk hati. Kunci kecemasan ataupun kunci kedua telah diambil oleh abang Sazuan di ruang tamu dan dimasukkan ke dalam lubang kunci tombol pintu bilik adiknya. Oh my god, ibu, abah! Berlari bersungguh-sungguh semua ahli keluarga menuju ke bilik Natasha. Semua tergagam dan menangis. Jasad Natasha tergantung di kipas siling biliknya dengan menggunakan tali telekung miliknya. Ibu memang sangat nangis macam orang gila, suruh bapa menurunkan jasad Natasha. Dipeluk dan dicium jasad arwah berulang kali sambil menangis. Orang tua-tua kata kalau orang mati bunuh diri, rohnya tidak akan tenteram kerana rohnya tergantung antara langit dan juga bumi. Tidak terima amalannya walaupun sebelumnya arwah adalah seorang insan yang baik. Iken pada awalnya tidak percaya sehinggalah dia lalui sendiri. Makcik Intan, ibu kepada Natasha, mengalami emosi yang tidak stabil. Maka sebagai adik yang paling rapat dengannya, Makcik Intan, ibu kepada Iken ni mula setuju untuk menjaga Intan sampai betul-betul kakaknya sembuh. Zamri, ayah kepada Natasha, 3 hari selepas urusan pengemubian arwah Natasha, terus menghilangkan diri. Iken dan ibunya telah mendapat izin dari bapanya untuk menetap di kediaman Makcik Intan.
Adik-beradik yang lain tidak peduli, malah malu dengan kejadian itu. Iken berkata dia pasti tiada satu pun keluarga yang mampu perkara itu terjadi kepada salah seorang ahli keluarga mereka. Mengapa dihukum dan dipandang serong oleh keluarga arwah? Jika boleh dielak ataupun dihalang, Iken yakin seluruh ahli keluarga Makcik Intan akan cuba menghalang, namun semuanya sudah terjadi. Satu nangisan halus kedengaran di cuping telinganya. Tidur Iken terganggu. Siapalah yang nangis malam-malam ni? Dia ambil bantal, lepas tu dia tutup telinga dia. Iken menekan kuat bantal dekat telinga dia, berharap suara tangisan itu tidak lagi kedengaran. Malam-malam duduk nangis, apa sal ni? Laki mati ke apa? Dia tahu Daya masih bersedia dengan pemergian Natasha, tetapi ketika ini sudah larut malam. Kenapalah mereka tak menangis waktu mereka bercerita pukul 10 tadi, sebelum masing-masing masuk ke dalam bilik? Iken tersentak. Ya, Daya ada mengajak tidur bersama-sama, namun dia sendiri pun menolak dan tidak rasa selesa tidur bersendirian di arwah bilik Natasha. Jadi di bilik itu ketika ini hanyalah terdapat dia seorang saja. Milik siapakah suara tangisan itu? Suara itu sekali lagi menangis sayu. Iken cukup kenal suara itu. Ya, suara itu adalah suara arwah Natasha. Kipas siling berbuta seperti ada sesuatu tergantung padanya. Di fikiran Iken mulalah terbayang pocong tergantung dekat kipas. Dia tidak berani membuka matanya. Jantung Iken berdegup laju apabila dia baru teringat bahawa tiada kipas dalam bilik dia. Sebelum tidur dia hanya memasang aircon kerana selepas mayat Natasha diturunkan. And then keluarga Makcik Intan terus membakar kipas tersebut. Iken memejamkan matanya serapat yang mungkin. And dia juga turut membaca surah-surah Al-Quran. Tetapi bibirnya menggetar dan fikirannya kosong. Kipas yang tadinya berbunyi bising, berputar tiba-tiba berhenti. Bunyi seperti ada benda jatuh ke lantai. Iken, tolong aku Iken, tolong aku. Air mata Iken laju mengalir. Disumpah seakan tubuhnya seperti dia tak mampu buat apa-apa. Andaikan kakinya mampu bergerak, dia akan berlari selaju yang boleh ke arah pintu bilik. Kalaulah mulut dia boleh bersuara, dia akan menjerit sekuat hati. Meskipun mengganggu seluruh ahli keluarga rumah dia, namun seluruh badan dia seolah-olah terkunci. Dia terlalu takut seakan tidak mampu buat apa-apa. Bunyi seperti sesuatu sedang melompat. Makin lama makin kuat. Iken yakin benda tu sedang melompat-lompat ke arahnya. Walaupun tidak melihatnya, dia yakin sesuatu itu adalah pocong. Pintu biliknya diterjah dari luar. Terlihat Abang Long, Sazwan dan juga Fitri berada di hadapan pintu dia. Ibunya berlari mendapatkan Iken. Teruk juga Iken menangis waktu tu sehingga merayu ibu dia untuk pulang ke rumah mereka ketika itu juga. Namun ibu dia memujuk dia supaya bersabar dan tenangkan diri. Rupa-rupanya seluruh ahli keluarga Makcik Intan selalu diganggu oleh penampakan pocong. Walaupun tidak pernah nampak wajah pocong tersebut, namun suara itu memang milik arwah Natasha. Kak Ngah, Dila dan juga Daya cuba menghalang Iken dari tidur di dalam bilik Natasha. Tetapi Iken marah seakan-akan mengamuk jika tidak dibenarkan dia tidur dalam bilik tersebut. Entahlah, Iken kata dia tak sedar. Yang dia tahu mereka sedang bercerita mengenai arwah Natasha dengan Kak Ngah, Dila dan juga Daya. Selepas itu dia meminta izin untuk masuk dan buka saja mata dia sudah berada dalam bilik itu. Kak Ngah, Dila bagitahu setiap kali dia melawati bilik arwah Natasha, dia terasa seperti ada benda melompat-lompat mengikuti dari belakang dan dia akan berhenti ketika dia melalui sekali lagi di hadapan bilik arwah Natasha. Sebelum maghrib sudah menjadi kewajipan untuk tutup semua pintu bilik rumah dan juga tingkap yang ketika hendak menutup tingkap di bilik Makcik Intan, dia terlihat kelibat pocong di bawah pokok belakang rumahnya. Pocong itu menangis dan memanggil ibunya berulang kali. Nasib baik Fitri menopuk bahu Makcik Intan ketika itu. Barulah Makcik Intan sedar, jikalau tidak dia seperti dipaku. Iken bagi tahu itu bahawa sepanjang dia dan juga ibunya berada di rumah Makcik Intan, mereka sering diganggu oleh penampakan pocong yang menyerupai suara arwah Natasha. Sudah banyak kali rumah tersebut dibacakan Yasin, namun gangguan itu kerap berlaku seolah-olah arwah cuba memberitahu dirinya kini tidak tenang dan terseksa. Masa Iken bagi tahu aku tentang kisah ni, aku mula rasa marah pada Pakcik Zabri kepada Natasha ni, tapi bila Iken beritahu sampai akhir jalan cerita barulah aku faham kenapa dan mengapa. Yalah kan, bapa mana boleh buat macam tu dekat anak dia kan, sampai mati disebabkan bunuh diri.